Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So macam kita tahu bahawa zaman sekarang ni ramai gila yang nak jadi streamers, jadi ramai gila yang nak build PC gaming kan. Dan juga macam kita tahu bahawa pasaran GPU ataupun graphic card sekarang ni memang agak Yahudi sikit, di mana harga dia macam kau nak pergi haji tu balik hari, sehari 2 kali nak pergi haji dibuatnya. Menjadikan laptop gaming adalah pilihan yang terdekat yang boleh dikatakan mampu minit dan juga relevan. Di mana buat julung kalinya hari ni, dekat atas meja ni kita nak bawakan sebuah laptop gaming daripada MSI, iaitu MSI Katana GF66. Jadi kalau korang tahu apa yang menarik tentang laptop ni, tanpa lengah masa lagi, let's check it out. So first thing first, sedikit disclaimer, ini adalah pertama kali aku nak membawakan ataupun nak mereview ataupun nak showcase sebuah gaming laptop. So segala input daripada kalian amatlah dialu-alukan dekat ruangan komen kat bawah. Dan second thing adalah aku takkan go for technical sangat, sebab apa ini bukannya laptop ataupun komputer punya channel. Ini adalah sebuah gadget punya channel. Jadi kita akan sentuh benda-benda yang penting saja. Kalau ada kata korang nak more in depth, korang boleh pergi kat channel-channel yang lebih technical pasal komputer. Contohnya Linus Tech Tip ke ataupun Mona Lisa dekat Malaysia ni. Alright. Jadi for the price, penawaran untuk pasaran Malaysia, untuk spek yang ada kat tangan aku ni adalah berharga RM4,999 ataupun RM5,000. Jadi dengan harga RM5,000, apakah spek yang korang akan dapat dekat laptop ni dan adakah ia berbalik atau tidak? Jadi jom kita unbox dahulu. Jadi macam korang nampak, ini adalah kotak besar dia lah, kotak luaran dia, logo MSI kat sini, gaming dia. Alright, tak ada apa yang penting kat sini. Jadi jom kita unbox dahulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa mulakan dengan bismillah. Okay. So dekat dalam korang akan dapat dua perkara. Okay, itu sahaja. Pertama, korang akan dapat dia punya bag ni. Okay, bag nama dia adalah Trooper Backpack 2 namanya. So ini adalah bag laptop lah. Okay, macam nak buka dia. Okay, kena koyakkan. Kita buka kejap. Alright, nice bag kan, MSI punya bag, nice bag. Dia ada pelindung macam ni, nice. Alright, so ini adalah bag dia. So bukan ini kita nak tengok, kita nak tengok laptopnya. So ini adalah laptop dia. Ada spek tak kat luar ni? Kat sini macam tak ada spek kat sini. Okay, ada spek. Bagi siapa yang nak tengok spek, korang boleh pause and baca. Ini adalah spek untuk unit aku ni, di mana dia menggunakan Core i7 11 generation RTX 3050 Ti 4GB, 512 SSD dengan DDR4 16GB. Okay, so for the price RM5,000, itu yang korang akan dapat. Alright, berbaloi tak? Jom kita tengok sampai habis. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, so dekat dalam korang akan dapat laptop itself. Kita keluar dahulu. Ya. Okay. Okay, kita letak tepi dulu sebab kotak dia besar. So bawah ni korang akan dapat lah dia punya manual guide, dia punya warranty dan lain-lain. Kita tak payah baca lah laptop ni pun. So kat dalam ni korang akan dapat dia punya power adapter. Okay. Okay, korang akan dapat agak besar lah. Gaming punya laptop memang besar sebab dia nak bagi more power. So yang ini adalah berkuasakan 150 watt. Alright, 150 watt. Okay, cukup powerful lah. Alright, dengan dia punya plug ni. So jom kita kemas, kita set up the laptop, kita boot up sekejap, nanti kita go through more about the laptop. Stay tuned. Okay, so dah settle unboxing. Now kita nak cerita pasal dia punya design. Jadi macam korang nampak, ini adalah rupa dia. Dan of course, gaming laptop ni bukanlah laptop yang nipis-nipis, bukanlah laptop jenis Ultrabook. Dia adalah sebuah laptop yang kita boleh katakan agak bulky, agak tebal, di mana dari segi dia punya berat adalah sekitar 2.25 kg, dan dari segi dia punya dimension adalah 359 x 259 x 24.9 mm. So dia agak besar dan agak thick dia punya bentuk dia. Dari segi binaan, dekat bahagian atas korang akan nampak dia tiada apa-apa lampu gaming, lampu RGB. Dia hanya ada satu logo MSI yang bernaga ni.
So memang nampak clean looks kat sini. Kalau dekat bawah, kalau korang flip up, korang akan nampak bahawa dekat bawah ni korang akan dapat banyak bentuk honeycomb, di mana ini adalah pattern trademark untuk Katana GF66 ni untuk dia punya cooling system. Di mana dekat sini korang akan nampak macam bentuk-bentuk sarang lebah macam tu untuk cooling yang lebih bagus dan lebih lancar. Dari segi input output, dari segi port-port yang ada dekat gaming laptop ni, aku boleh katakan agak lengkap. Di mana kalau korang tengok di sebelah kiri, korang akan dapat dia punya lubang kuasa. Korang akan dapat dua USB Type A, satu adalah USB Type A 3.2, satu lagi adalah USB Type A 2.0 dengan ventilation dekat sini. Dekat sebelah kanan, kalau korang flip up, korang akan dapat dia punya Ethernet port, iaitu RJ45, HDMI, USB Type-C 3.2, another USB Type-A 2.2 dan juga dia punya headphone jack serta indikator untuk dia punya bateri. Di bahagian belakang korang akan dapat dia punya exhaust untuk dia punya ventilation, untuk pengudaraan bagi mempercepatkan proses penyejukan ataupun cooling laptop ini. Di bahagian hadapan, tidak ada apa-apa di sana, hanyalah clean looks. So, bila kita buka kat dalam, korang akan dipaparkan oleh dia punya panel paparan dia. 15.6 inci, kita akan cerita lebih lanjut kat bahagian display nanti. So, kalau korang nampak, korang akan dapat dia punya full size keyboard, ada backlit keyboard dan juga dia punya trackpad dekat bahagian bawah ni. Dan dekat atas ni terdapatnya dia punya speaker ataupun stereo speaker yang aku boleh katakan agak menarik. Kita akan tunjuk kejap lagi. Now, bercerita pasal display. So, apa yang menjadikan dia adalah sebuah gaming display? So macam korang nampak, ini adalah display dia bersaiz 15.6 inci, IPS LCD dengan resolusinya 1920x1080 dengan kadar segar semula 144Hz. Apa aku boleh kata dari segi dia punya design dia typical gaming, dia taklah bezalah sangat. Dekat atas terdapatnya dia punya webcam 720p saja, dekat bawah terdapatnya dia punya logo MSI. Overall dari segi dia punya kecerahan, aku boleh katakan cukup-cukup aja. Di mana dari segi penggunaan aku, indoor kalau anda kata korang jenis main game-game gelap sikit, korang kena maksimumkan kepada 100%. Tapi kalau anda kata korang main game yang cerah ataupun korang just nak browsing saja, 80% punya kadar kecerahan dah cukup memadai. Dan aku suka dia punya matte punya finishing, so tak nampak berkilau bersilau bila korang nak main game. Now bercerita pula pasal keyboard. Sebab apa keyboard ni antara kriteria penting bagi para gamers. Kalau anda kata korang nak main game dekat keyboard ini, korang tak gunakan external mechanical keyboard. Jadi kalau macam korang nampak, ini adalah keyboard dia. Aku boleh katakan full size keyboard. Korang siap dapat dia punya numpad dekat sini. Dan macam korang nampak, dia mempunyai backlit keyboard, di mana dia mempunyai 3 level kecerahan. Di mana untuk activatekan ataupun untuk adjust punya level backlit ni, korang tekan Fn dengan F8. Dari segi pengalaman menaip, dia mempunyai level of travel sekitar 1.7mm. Di mana pada penggunaan aku, of course ini bukan mechanical keyboard, kadar nak menaip memang lancar, memang tak ada masalah. Untuk main game cukup okey lah. Of course bagi para gamers, mechanical keyboard tu lebih easy, lebih menarik. Manakala dari segi dia punya trackpad pula, macam korang nampak trackpad dia adalah berada di bahagian kiri sikit, di bahagian bawah. Tak begitu besar, tak begitu kecil. Pada penggunaan aku, okey je, tak mengganggu sangat. Cumanya untuk tangan yang besar macam aku, bila aku nak main game, kita nak guna ASWD ni, aku punya palm ni akan terletak sedikit lah. So, sama ada korang guna mouse, korang boleh turn off kan punya trackpad ni untuk bermain game yang lebih immersive. Now, bercerita pasal dia punya speaker ataupun dia punya audio. Of course, macam korang nampak tadi, dekat sebelah sana terdapatnya dia punya headphone jack. Dan of course, selalunya para gamer sejati, korang akan pakai headphone untuk mendengar step yang lebih lengkap dan lebih immersive. Tetapi apa aku boleh katakan, this pair of stereo speaker cukup bagus, cukup lantang, cukup kuat untuk penggunaan harian aku. Di mana dia mempunyai high res punya setting dan juga mempunyai Nahi mic punya setting. Di mana bagi siapa yang tak tahu, Nahi mic ini dia famous untuk audio gaming punya tuning. Dan apa aku boleh kata dari segi penggunaan aku, bunyi dihasilkan cukup lantang, cukup kuat, cukup immersif bagi siapa yang tak nak guna external headphone ataupun external speaker. Jadi untuk itu, jom aku payung dia punya clip untuk speaker ini. Android yang bukan berjenama Huawei. Aku dah lenjan jam ni lebih dari 2 minggu. Nak tahu boleh go ke tidak? Yo. Now bercerita pasal internet ataupun wifi connectivity, dan of course ini adalah laptop gaming. Of course internet connectivity adalah satu main concern bagi siapa yang nak main game online. Di mana suka untuk aku nyatakan bahawa dalam percubaan aku, wifi tak ada masalah, on point, konsisten dengan internet kat rumah aku. 300 Mbps, aku dapat 300 Mbps juga. Dan bagi siapa yang mungkin concern, yang mungkin router tak cukup bagus,
korang still ada Ethernet port ataupun LAN port dekat situ. Korang boleh cucuk direct kabel LAN untuk bermain game dengan lebih lancar dan lebih selamat. Dari segi bateri, apa aku boleh katakan, dia laptop game ini bukanlah dicipta untuk kita main menggunakan bateri. Usually kita akan cucuk dengan dia punya power cable yang begitu besar tadi, 150 watt tu, di mana dari segi penggunaan biasa tanpa bermain game, menggunakan bateri aku boleh mendapatkan masa menggunakan lebih kurang 3 jam ke 3 jam setengah. Manakala dari segi bermain game, aku boleh mendapatkan lebih kurang 1 jam setengah ke 2 jam macam itulah. So, bateri bukan kekuatan dia. Dan of course kalau nak main game, korang akan cucuk pada power adapter dan cucuk pada external monitor, external mouse, external keyboard. Jadi ini akan jadi macam CPU gaming. Now bercerita pasal prestasi ataupun performance. Jadi macam korang tengok tadi kat kotak dia punya spek dia. Dan macam aku paparkan sekarang, ini adalah spek untuk GF66 Katana ini. Di mana apa aku boleh katakan, for the price apa yang korang dapat tu memang berpatutan lah. Di mana of course macam aku cakap tadi, aku tak nak cerita teknikal sangat sebab apa ini bukan channel komputer, tapi I try my best. Dan of course ini adalah laptop gaming. Kita akan buat sedikit benchmarking dan sedikit game testing. Dan pada pendapat aku, untuk first impression, of course untuk sebuah gaming laptop, dia mesti ada dia punya gaming assistant yang dipanggil sebagai MSI Gaming Center. Now jom, aku dah buat beberapa sampel benchmarking dan aku akan paparkan dekat skrin sekarang. Korang boleh bantu aku untuk komen kat bawah, okey ke tak okey for the price, for the spec untuk laptop GF66 ini. Now, untuk gaming testing ataupun gaming tester, aku tak sempat nak install banyak sangat game sebab apa? Again, aku bukan pengguna PC sangat, tapi I still try my best. Untuk review kali ni, aku mencuba bermain game Cyberpunk 2077 di mana semua orang tahu bahawa dia memerlukan grafik yang agak tinggi. Di mana pada penggunaan aku dah setkan pada performance punya mode. Pada penggunaan aku, untuk ultra graphic setting, kita akan berjaya mendapatkan FPS lebih kurang 24-25 sahaja. Manakala kalau korang dropkan kepada high setting, dia akan berjaya menaikkan lebih kurang 29 ke 30 FPS. Which is bagi aku still lagi smooth, still lagi okay untuk seorang first time user untuk PC gaming. Dan of course, bila korang main game, bila korang guna performance punya mode, dia akan kick up dia punya cooling system, di mana korang akan dengar dia punya kipas yang aku boleh katakan agak noticeable. Taklah nak kata kuat sangat sebab apa, bila kita main game, kita akan buka maximum loudness, kita akan pakai headphone, kita tak akan dengar langsung lah. Tapi once korang turns down everything volume, korang akan mudah untuk dengar bahawa kipas itu memang betul-betul dengar macam turbo. Tapi bagi aku tak ada masalah kan. Tak gaming laptop lah kalau tak ada turbo fan, betul. Dan untuk Katana GF66 ni, dia mempunyai cooling system dipanggil sebagai Cooling Boost 5, di mana dia mempunyai lebih kurang 6 heat pipe yang sangat-sangat besar. Dan so far dari segi penggunaan aku untuk benchmarking dan juga bermain Cyberpunk 2077 ni, aku tak notice any overheating yang pelik-pelik. Aku tak notice any performance throttling yang nyata. So far so good. Bagi aku, untuk first time user macam aku ni, agak impresif apa yang mampu ditawarkan oleh laptop sebegini murah. So overall, apa aku boleh katakan, apa yang cuba ditawarkan oleh MSI GF66 Katana ni adalah sebuah alternatif untuk para gamer sana. Sebenarnya again, macam aku cakap pada awal video tadi, sekarang pasaran GPU untuk custom build punya PC agak gila, agak bukan-bukan. So daripada korang membazir beli graphic card yang harga sama macam 2 kali laptop ni, baik korang beli satu laptop macam ni, kita boleh mendapatkan pengalaman bermain game yang sudah cukup memadai. Dan of course, kalau anda kata korang nak go for higher, akan ada edisi yang menggunakan RTX 3080 ke RTX 3070 ke, still ada. Tapi for below RM5,000, apa yang mampu dibawakan oleh MSI Katana GF66 ni adalah worth for the buck. So guys, sampai sini saja video kali ni. Thank you for watching. Kalau anda kata korang nampak ada apa-apa input yang patut aku improve in the next future untuk gaming laptop punya review, korang boleh komen kat bawah. I'm most welcome those opinion. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.